kita dah belajar tentang while dengan do while. So minggu ni kita akan belajar tentang for loop. Okey, dan juga ada beberapa benda lagi yang saya akan ajar dalam minggu ni. So kita akan lihat macam mana kita nak gunakan for loop ni. Dan saya akan terangkan macam mana for loop ni akan bekerja. Okey, for loop formatnya adalah seperti ni. Okey, ada for. Lepas tu ada kurungan. Di sini kamu boleh lihat ada kurungan. Dan dalam dia ada 3 bahagian. Okey, yang pertama adalah initialization. Yang kedua adalah test. Dan yang ketiga adalah update dia. Lepas tu, test ni kita akan test expression ataupun test syarat dia. Kalaulah expression ni true, so statement ni akan dilaksanakan. Selagi expression ni true, so statement di bawah for loop ni akan dilaksanakan. Once syarat ni jadi false, okay, once syarat ni jadi false, maka for loop ini akan diberhentikan dan compiler akan keluar daripada for loop dan akan continue dengan statement berikutnya. Okey, sekarang ni kita lihat yang ni ya, semicolon. Okey, lepas initialization, kita perlu letak semicolon. Lepas test, expression ni pun kita kena ada semicolon. Lepas tu ada update. Update ni tak perlu ada semicolon. Okey, statement di bawah for loop ni dia boleh jadi single statement atau a block of statement. Okay, sekarang ni saya akan terangkan secara umum macam mana for loop ni akan bekerja. Lepas tu baru saya akan tunjukkan contoh. Okay, for loop ni adalah berbentuk loop. Berbentuk loop maksudnya dia akan repeat. Repeat selagi syarat atau expression tu true. Jika syarat atau expression tu menjadi false, maka for loop ni akan diberhentikan dan compiler akan keluar dari for loop. So bila kamu lihat dalam coding kamu ada for, ada while atau do while, itu bermaksud statement tadi adalah dalam bentuk loop. Maksudnya boleh dilaksanakan lebih daripada sekali. Okay, sekarang ni saya nak bagi kamu sedikit gambaran macam mana for loop ni akan dilaksanakan ya. Okay, mula-mula sekali akan melaksanakan initialization. Initialization maksudnya kita akan beri nilai awalan kepada counter. Okey, kita akan beri nilai awalan kepada counter. Counter ni adalah loop control variable. Variable yang mengontrol loop. Variable tu akan tentukan berapa kali loop tersebut akan dilaksanakan. So mula-mula sekali kita akan beri satu nilai kepada counter ataupun kita setkan satu value kepada counter. Okay, lepas tu kita akan test. Test di sini maksudnya kita akan evaluate expression ataupun evaluate syarat dan tentukan sama ada syarat tersebut menghasilkan nilai true ataupun false. Jika nilai yang dihasilkan itu adalah true, maka statement di bawah for ni akan dilaksanakan. Kalau tadi kita evaluate expression, kalau ianya true maka statement di bawah for ni akan dilaksanakan. Statement ni boleh juga wujud dalam keadaan a block of statement. Maksudnya di dalamnya ada banyak statement.
Okey, selepas laksanakan statement ni akan di-update nilai counter. Ni update ni maksudnya dia akan update nilai counter. Compiler akan update nilai counter. Selepas update nilai counter, again akan evaluate expression tadi. Kalau nilainya true, maka statement akan di bawah for ni akan dilaksanakan. Lepas laksanakan statement tersebut, akan update nilai counter. Okay, nilai counter tu akan diubah. Lepas tu akan evaluate expression again. Kalau nilainya adalah true, maka statement bawah for ni akan dilaksanakan. Kalau ianya false, kalau ianya false, maka for loop ni akan diberhentikan dan compiler akan terus keluar daripada for loop. Sama lah penerangan yang ni. Sekarang ni ditunjukkan macam mana yang tadi format tadi tu ditukar dengan sintek yang betul dalam C++. Cuba lihat contoh ni Dalam contoh ni, kamu tengok kita ada for, sama macam di atas ada for, lepas tu ada kurungan, buka, tutup, sama, buka, tutup. Lepas tu kita ada initialization value, test value, lepas tu update. Sekarang counter dia adalah count, so kita beri satu nilai awalan atau setkan satu nilai awalan kepada count. So sekarang nilai count akan jadi 1, disetkan 1. Lepas tu kita akan evaluate the expression atau syarat. So selagi nilai count ni kurang atau sama dengan 5, maka for statement ni akan dilaksanakan. For statement akan dilaksanakan. Kalau ianya false, kalau count less or equal to 5 jadi false, barulah for loop ni akan diberhentikan dan compiler akan keluar daripada for loop. Di sini pula kita boleh lihat ini adalah update counter dia. So setiap kali dalam loop ni, setiap kali bila kita laksanakan for loop ni, kita juga akan update nilai count ni. Kita akan update nilai counter. Kalau for loop ni menghasilkan nilai true, maksudnya count less or equal to 5, maka akan di print hello. Hello. Lepas tu endline maksudnya baris baru. So setiap kali masuk loop akan di print hello. Kalau 3 kali masuk loop akan di print hello 3 kali. Kalau 10 kali masuk loop akan di print 10 kali hello. Macam itulah ya. Cuba lihat contoh ni. Ni contoh yang tadi saya tunjukkan. So macam mana ianya akan dilaksanakan? Itu saya nak cerita step by step. Baca sekejap. Saya bagi kamu baca 1 minit. Kita lihat for loop ni For, lepas tu dia ada dalam kurungan ni ada 3 bahagian.
Iaitu yang pertama sekali count is equal 1 tu itu adalah initialization, maksudnya kita setkan nilai counter. So kita setkan nilai counter ni 1. Okay. Lepas tu dia ada test expression atau evaluate expression. So kita akan uji expression ni, count less or equal to 5. Lepas tu kita ada count plus plus. Count plus plus tu maksudnya kita update nilai counter. Lepas tu yang hello di bawah ni, cout hello tu itu adalah statement under for. So maksudnya kalau expression tu true, maka statement tu akan dilaksanakan. Okay, sekarang ni kita nak lihat yang mana satu akan dilaksanakan dulu ya. Dan bagaimana repetition itu dilaksanakan oleh compiler. Okay, cuba lihat dalam gambar ajar ni ada tulis step 1, step 2, step 3, step 4. Okay, tujuan diletakkan step 1, step 2, step 3, step 4 ni nak tunjukkan pada anda semua macam mana for loop ni dilaksanakan. Dan di bahagian mana berlaku repetition. Okay, bila kita execute coding ni, akan dilaksanakan bahagian initialization dulu. So maksudnya, count ni akan disetkan nilai 1. Okay, lepas tu kita akan laksanakan step number 2. Step number 2 ni kita akan uji expression. So count tadi adalah 1 kan? At the beginning count adalah 1. So 1 less or equal to 5. So syarat ini akan menjadi true. 1 less or equal to 5. Dan lepas tu kita akan laksanakan statement under for loop ni. So dia akan print hello. Dia akan print untuk kita hello. Lepas dia print hello ni, then sekali lagi, lepas laksanakan hello ni, statement ni, so kita akan update nilai counter ni, nilai count ni. So ini adalah step yang keempat. So pelaksanaan for loop ni akan dilaksanakan step 1 dulu, lepas tu step 2, lepas tu step nombor 3, lepas tu step nombor 4. Lepas dilaksanakan tu, sebab ini adalah dalam bentuk loop, maka akan diulang balik laksanakan step 2, step 3, step 2 akan dilaksanakan kalau true, maka step 3 akan dilaksanakan, lepas tu step 4 akan dilaksanakan. Okay, lepas laksanakan step 4, akan dilaksanakan semula yang ni ya, step number 2. Lepas laksanakan step number 4 ni, maksudnya dia dah update nilai counter ni, maka ia akan laksanakan balik step number 2 ni. Lepas tu dia akan ulang balik step number 2, lepas tu step number 3, step number 4. Step number 2, step number 3, step number 4. Lepas tu step number 2, step number 3, step number 4. Macam itulah dia akan repeat. Dia akan repeat selagi count less or equal to 5 tu true. Kalau ianya menjadi false, maka for loop ni akan diberhentikan dan compiler akan terus keluar daripada for loop ni. Dalam contoh ni kamu boleh lihat step 1 cuma dilaksanakan sekali saja. Step 1 dilaksanakan sekali saja, tapi step 2, 3 dan 4 akan di-repeat, akan diulang selagi syaratnya adalah true. Okay, so ini adalah dia punya flow chart dia. Ini assign 1 to count ni, dia dilaksanakan sekali saja. Okay, manakala yang lain to count less or equal to 5, lepas tu statement di bawah 4 ni, statement di bawah 4. Okay, lepas tu increment count. Increment count, kita tambah 1 pada count. Count plus plus tu. So yang bahagian ni akan di-repeat semula. Kamu boleh nampak anak panahnya, dia repeat semula. Yang tu yang dia akan repeat.
Yang kita set satu to count tu cuma dia akan laksanakan sekali sahaja ya. Kalau syarat count less or equal to 5 ni menjadi false, maka for loop ni akan diberhentikan dan compiler akan continue with the following statement. Okay, sekarang kita nak lihat dengan contoh. Okay, cuba lihat ni, nanti saya akan terangkan how it works. Okay, cuba tengok dulu. Yang ada dalam nota kamu, cuba lihat dulu. Okay, saya akan tunjuk pada kamu step by step. So, saya padam dulu. Okay. Dan satu lagi saya nak ubah nilai ni sikit. Okay, tengok sini saya ubah nilai dia sebab saya tak nak loop banyak kali. So, saya letak 3 saja. Count less or equal to 3 only. So, saya akan terangkan pada kamu macam mana loop ni working. Okay, mula-mula sekali kita letak count. Ini adalah table yang untuk tunjukkan macam mana pengiraan tu, macam mana pelaksanaan itu berlaku. Macam mana pelaksanaan coding ni berlaku. So, sekarang count kita setkan dengan nilai 1, initialization ini ya. Count 1. Okay, seterusnya kita akan buat step nombor 2 ni. Count less or equal to 3. So, count tadi nilainya adalah 1, less or equal to 3. So, 1 less or equal to 3, nilainya akan jadi true ke false? 1 less or equal to 3, true. True, good. Nilainya akan jadi true. Okay. Once nilainya true, maka compiler akan start first iteration. First iteration maksudnya kita akan laksanakan statement under for loop tadi. Okay, kita akan laksanakan statement under for loop tadi. So, ini adalah statement under for loop tadi. So, kita akan laksanakan yang ni. Kita akan mulakan first iteration. So, seterusnya dalam for loop tu, apa kita patut buat? Statement under for loop ni, tengok di sini ya. Dia cuma ada print hello. Kita akan print hello. Okay, kita akan print hello. Dan kamu boleh lihat di sini, dia ada end line, maksudnya kena pergi baris baru. Okay, output kena pergi baris baru. Okay, ini di sini ada semicolon tertinggal. Okay, then seterusnya lepas kita dah laksanakan, kita update nilai count ni. Tadi count ni nilainya adalah 1. So count plus plus, sekarang nilainya akan menjadi 2. Okay, 1 tambah 1 akan jadi 2. Okay, sebab kita tahu nilai count tu adalah 1. So count plus plus maksudnya count tambah 1. Okay, lepas tu paparan output di screen monitor adalah seperti ni. Hello. Okay, hello. Okay, lepas dah laksanakan statement ni, so apa akan berlaku? Tadi kan lepas laksanakan statement ni, dia akan, compiler akan update nilai count. Okay, update nilai count. Lepas dah update nilai count, seterusnya akan laksanakan expression ni semula. Akan evaluate expression ni again. So, nilai count adalah 2. Okay, nilai count ni adalah 2 yang ni 2 less
or equal to 3. So ini akan jadi true. Okay. So bila ia jadi true, maksudnya kita akan mulakan iteration baru. Disebabkan tu kita kena letak 2 di sini. Okay, lepas tu kita nak print hello. Lepas dah print hello, so seterusnya kita akan update nilai count. So nilai count sebelumnya adalah 2. So 2 tambah 1. So nilai count sekarang adalah 3. Okay, lepas laksanakan tu, kita lihat di paparan screen monitor tu apakah sepatutnya paparan outputnya. Paparan outputnya adalah seperti berikut. Kita akan ambil hello daripada previous output, previous iteration. Lepas tu hello ni adalah daripada current iteration. So outputnya akan seperti ni. Hello 2 kali. Okay. Lepas tu yang tadi tu kan kita dah update nilai count. So sekarang ni kita evaluate the expression again. So kita akan ambil nilai 3. 3 less or equal to 3. So dia akan jadi true. So once ianya true, maka akan masuk iteration yang baru. So ini adalah iteration yang ketiga. Okay. So masuk iteration yang ketiga, syarat ni pun betul kan? So bila syarat ni betul, maka akan print hello ni. Okay, dah print hello. So sekarang kita update nilai count. Okay, count tadi adalah 3. 3 tambah 1. 3 tambah 1 kan? So akan jadi 4. Okay, good. Okay, so sekarang ni apa paparan output dia? So kita ambil the previous one. Yang ni dah sedia ada. So yang ni punya hello. So ini paparan yang terbaru. So paparan terbaru akan bentuk hello sebanyak 3 kali macam ni. So lepas ni kita tadi dah update dah nilai counter. So kita uji expression ni. Count less or equal to 3. So count tadi nilainya adalah 4. Less or equal to 3. True ke false ni? False. Yes, good. Ini nilainya akan menjadi false. Once ianya false, maka compiler akan berhentikan for loop ni. Sebab syaratnya dah jadi false. So kena berhentikan for loop dan compiler akan keluar daripada for loop ni. Dia maksudnya dia akan keluar daripada for loop. Okay, dia akan keluar daripada for loop. Dia akan keluar daripada for loop ni. Kalau ada statement berikutnya, maka compiler akan laksanakan. Kalau tak ada statement apa-apa berikutnya, compiler tak buat apa-apa lah ya. It depends on your coding. Okay, so paparan output akan, so finally paparan outputnya adalah seperti ini. Okay, di sini tadi tu ada satu paparan ya, saya terlupa nak letak di sini. Paparan di sini mesti ada paparan hello juga. Okay. So this is how for loops work. Kita akan tengok beberapa example lagi. Buat masa ni boleh faham tak yang ni? Boleh faham tak setakat ni? Boleh, Doktor. Boleh ya? Okay, good. Okay, kita continue Okay, cuba lihat contoh ni. Okay, untuk contoh ni, output yang kita akan dapat adalah seperti ni ya. Outputnya adalah seperti ni. Ini adalah for loop. Okay. So ini adalah initialization value.
kita setkan I ni kepada 0. Lepas tu ini adalah dia punya expression atau syarat I less than 5. Lepas tu ini adalah update nilai counter atau nilai I ni. So kita akan tambah 1 pada I. Okey, lepas tu ini adalah statement di bawah for loop ni. Kalau maksudnya expression ni true, maka statement ni akan dilaksanakan. So ini adalah output yang kita akan dapat. Okey, sekarang ni kita nak lihat berapa kali for loop ni kalau pandangan kamu lah ya. Berapa kali for loop ni akan dilaksanakan? Cuba lihat ya. For loop ni dia initialization value dia berapa? I sama dengan 0. Okey. So maksudnya I ni mula dengan 0. Lepas tu kita tengok macam mana nilai I tu diupdate. I tu setiap kali kita akan tambah 1 I plus plus. Maksudnya I ni setiap kali ditambah 1. Lepas tu syarat dia I less than 5. Maksudnya selagi I ni kurang daripada 5, maka syaratnya akan jadi true. So kita boleh agak berapa kali for loop ni akan dilaksanakan. 5 So kali. kita okey? 5 Boleh kali ikut? ya betul. Ya, 5 kali. Ya, 5 kali. Dia mula daripada kosong, I masa kosong dilaksanakan, lepas tu 1, masa I kosong syarat jadi true kan. Masa I 1 pun syarat jadi true, masa I jadi 2 pun true, I 3 pun syarat true, I 4 pun syarat akan jadi true, bila I jadi 5 syarat akan jadi false. So kalau kita bilang, so akan dilaksanakan sebanyak 5 kali, iteration dia sebanyak 5 kali. Okay, sebab di sini yang kita kita update nilai counter dia setiap kali kita tambah 1. I plus plus, I tambah 1, so the output ni akan jadi dalam bentuk macam ni 0, 1, 2, 3, 4. Sebab kita print nilai I ni. I akan jadi 0 space, lepas tu 1 space, lepas tu 2 space. So paparan outputnya adalah seperti ni. Okey, cuba lihat contoh ni. Okey, boleh tak tuliskan jawapan dia dekat chat? Tulis jawapan dia dekat chat yang tu ni. Kalau kamu run coding ni, kamu rasa apa output dia? Tulis di bahagian chat. Nanti saya bagi jawapan. What is the answer? Doktor, Ya. nak output I atau berapa banyak loop yang untuk Kalau kita sebut output, maksudnya bila kita run coding ni, apa yang akan dipaparkan di screen monitor, itu output dia. So I, lepas tu I. Ya, apa nilai I dia? Ya. Oh, okay. Kalau soalan tanya berapa kali for loop ni akan dilaksanakan, itu kita bagi tahu berapa kali for loop tu dilaksanakan. Okay, good jawapan dia betul. 2, 3, 4 dan 2, 3, 4 tu dia kena ada space sebab kalau lihat dalam ni, kamu boleh nampak ada space kan. So, kena ada space. Lepas dia print 2, so akan ada space. Lepas tu print 3 ada space. 4 ada space, kena ada space.
Okay, so outputnya hendaklah dalam bentuk macam ni. 2, lepas tu ada space. Lepas tu 3 ada space. Lepas tu 4 ada space. Okay, so outputnya dalam keadaan seperti ni. Bila nilai I menjadi 5, so dia tak memenuhi lagi syarat ni. So for loop ni akan diberhentikan, terdeterminate dan compiler akan keluar daripada for loop. Okay, so your answer is correct, very good. Kita continue. Okay, cuba lihat contoh ni. Okay, sebelum ni kita lihat contoh, kita increment. Kita gunakan increment value, kita tambah 1, tambah 2 boleh, tambah 3, berapa pun boleh increment value, kita tambah nilai dia. Tapi dalam contoh ni kita gunakan decrement value sebab decrement value pun boleh digunakan untuk kita nak buat for loop. Katalah for loop tu kamu diminta untuk cetak nombor katalah 1 sampai 9 dalam nombor yang menurun macam itulah, menurun mula daripada 9 sampai 1 kamu nak cetak. So kamu boleh gunakan loop tapi kamu gunakan decrement value. Okay, kamu boleh gunakan decrement untuk melaksanakan proses tadi. So dalam contoh ni, dalam contoh ni kita nak create for loop dengan menggunakan decrement value. So macam mana kita nak create for loop dengan menggunakan decrement value? Kamu lihat sama je macam sebelumnya, dia ada for loop, lepas tu ada kurungan, dalam kurungan kena ada 3 value, iaitu satu untuk initialization, lepas tu ada test, kita akan evaluate expression, kita panggil test, dan satu lagi kita akan buat update counter value. Okay, kita akan update counter value. Okay, dalam contoh ini counternya adalah I. Dalam contoh ni counternya adalah I. Ini adalah I. I ni adalah counter ataupun loop control variable sebab I ni yang control variable. I ni yang akan menentukan berapa kali for loop ni dilaksanakan. Okay. Kalau kita nak gunakan decrement value macam ni, decrement tu maksudnya I ni akan mula dengan satu nombor yang besar, lepas tu dia akan semakin berkurangan, decrement value. So kamu boleh lihat di sini I counter I mula dengan nombor 3. Ini contoh I mula dengan nombor 3. Lepas tu kamu boleh nampak syarat ni, ini adalah syarat. Okay. Ini adalah syarat dan yang ni nilai ni adalah lebih kecil daripada nilai yang kita setkan pada I. Nampak tak? Ini I ni kita setkan sebagai 3 dan dalam syarat ni nilai ini adalah lebih kecil daripada nilai I tadi. Okay. Dalam keadaan seperti ini kita sesuai menggunakan decrement value sesuai. Okay, so bila kamu create for loop tu kamu kena tengoklah kalau kamu nak gunakan decrement value, kamu kena formatnya seperti ini. Maksudnya I tu satu nombor yang lebih besar tapi dalam expression atau syarat tu I tu dalam syarat tu nombor tu lebih kecil daripada nilai I tadi. Okay, barulah ianya sesuai untuk menggunakan decrement value. So sekarang ni nilai I ni kita gunakan I minus, maksudnya I tolak 1. Setiap kali loop kita akan tolak 1. I ni kita akan tolak 1. So maksudnya kalau I ni mula dengan 3, so kalau kita laksanakan loop ni kita akan tolak 1. So kali pertama nilai I
Madam, kena mula dari kosong ke madam? Tak semestinya. Ini yang ni ke? Yang syarat, yang ni ke syarat ni ke? Bukan madam, yang expression tu. Ni yang expression yang ni ke? Ya madam. Oh ya. Betul, Ini madam. tak semestinya kosong. Itu depends pada tujuan coding kamu. Okay madam. Okey, sekarang ni ini saya nak tunjuk nilai I ni. Okey, nilai I, mula-mula sekali nilai I ni jadi 3. Lepas tu dia akan jadi 3 tolak 1 akan jadi 2. Lepas tu 2 tolak 1 akan jadi 1. Okey, nilai I ni akan semakin berkurangan. Okay, dan seterusnya lah ya. So nilainya akan semakin berkurangan sebab I mula dengan 1 dulu. I mula dengan 3 dulu. So lepas tu kita akan tolak 1, decrement value. Ni bersama I minus ni bersama dengan I tolak 1. Okay, so dari sini kita boleh tahu berapa kali I ni akan dilaksanakan sebab, kejap ya, saya tambah lagi dia punya. Okay, kita mula daripada I. So ni I. So I ni nilainya mula-mula sekali 3. So dia akan jadi 2. 3 tolak 1 jadi 2. 2 tolak 1 akan jadi 1. 1 tolak 1 akan jadi kosong kan. Lepas tu kosong tolak 1 akan jadi negatif 1. So dari sini kita boleh nampak di mana syarat ini akan jadi false. Okay, dari sini kita boleh nampak di mana syarat ni akan jadi false sebab di sini ini adalah syarat dia atau expression dia. So kalau kita ambil 3 greater or equal to 0 akan true. 2 greater or equal to True. 0 pun akan true. Betul tak? Yang mana akan jadi false? Negative 1. Yes, good. Negative 1. Bila sampai di sini ia akan jadi false. Syarat yang lain-lain tu nilai I-nya akan jadi true. So di sini kita boleh nampak berapa kali ia dilaksanakan. Ia akan dilaksanakan sebanyak 4 kali. Akan ada 4 iteration atau 4 loop di sini. Okay. So bila kamu tengok for loop tu kamu boleh tahu dah berapa kali for loop ni dilaksanakan. Kamu boleh agak dah. Cuma apa yang akan berlaku dalam tu, operasi akan berlaku dalam tu kamu kena trace. Mungkin kamu kena trace. Okay, sekarang ni kita tengok kita buat one by one, step one by one. Okay, yang ni saya padam dulu. Sebab saya rasa kalau saya padam tunjuk kamu lebih mudah nak faham. Daripada saya terus bagi kamu susah sikit nak faham. Okay, sekarang ni I ni nilainya adalah 3. Okay, dari mana kita dapat nilai 3 ni? Dari sini. Okay, kita dapat nilai 3. So kita setkan I 3, lepas tu kita akan uji syarat ni. I greater or equal to 0. So I nilainya adalah 3 greater or equal to 0. So ini akan jadi True. Yes, akan jadi true. Okay, bila ianya true, maka statement under for ni kita akan laksanakan. So ini adalah statement under for. Okay, so kita akan laksanakan statement under for. So kita dah masuk loop yang pertama ya. Kita dah masukkan loop yang pertama ataupun iteration yang pertama. So kita sekarang ni kita nak lihat bila kita laksanakan cout apa berlaku, kita akan cetak nilai I. Okay, nilai I adalah
3, kita cetak 3, lepas tu kita akan cetak space. Okay, di sini space ya. Okay, lepas tu nilai I ni, lepas dah laksanakan statement ni, so seterusnya compiler akan update nilai I. So nilai I ni adalah I tolak 1. So I tadi adalah 3, 3 tolak 1 akan jadi 2. Okay. So sekarang ni kalau paparan output dia setakat this iteration outputnya adalah 3 space. Macam tu lah. Okay. Lepas tu apa compiler akan buat? Dia akan evaluate semula the expression. Sebab ini loop dia akan laksanakan berulang kali. So dia akan evaluate semula expression. So expression dia I greater or equal to 0. So I sekarang nilainya adalah 2. Dari mana saya dapat nilai 2? Yang ni. 2 yang ni 2. So 2 greater or equal to 0. So ini adalah true. Okay, so bila ianya syarat tu jadi true, so dah masuk iteration yang baru. So iteration yang kedua. Okay, lepas tu kita akan laksanakan statement under for ni. So kita akan print I space. So nilai I adalah 2. So print 2, lepas tu space. Okay, lepas dah laksanakan statement ni, seterusnya kena update nilai I ni. Nilai I adalah I minus 1. So I tadi adalah 2. 2 minus 1 become 1. Okay. So paparan di skrin apa pula nilainya sekarang paparan di skrin? Kita ada paparan sebelumnya, iaitu paparan sebelumnya adalah yang ni. Okay, paparan sebelumnya adalah yang ni Jadi paparan yang baru pula adalah yang ni. So paparan yang akan terpapar dekat skrin sekarang adalah seperti ini. Okay. Okay, sekarang ni lepas dah update nilai I ni, so compiler akan ulang balik step yang sama, iaitu akan evaluate the expression. So I greater or equal to 0, I nilainya 1. So 1 greater or equal to 0, so ini akan jadi true. Once ianya true, maka akan masuk iteration yang baru. So sekarang kita mulai iteration yang ketiga. Lepas tu statement di bawah for ni akan dilaksanakan. So akan print I diikuti dengan space. I nilainya adalah 1, akan print 1 dengan space. Lepas tu akan update nilai I. Akan update nilai I, so I adalah 1 minus 1. So 1 minus 1 nilainya adalah 0. Okay, nilainya adalah 0. So paparan di screen monitor ni akan ambil yang output sebelumnya. Then kita combine dengan output terbaru. Okay. Macam ni Okay, lepas tu compiler akan evaluate again the expression. So sekarang ni compiler akan evaluate 0 greater than or equal to 0. So ini true ke false? Ini true ke false? False. 0? True. True kan? Ya, true. Ini true. Sebab dia ada tanda equal to. Okay, so bila ianya true, maka akan masuk iteration yang baru. So kita mulai iteration yang keempat. Then seterusnya akan laksanakan statement under for ni. So akan cetak di sini 0, I nilainya 0. Then ada space.
So sekarang ni update nilai I. So I ni 0 minus 1 will become negative 1. Okay. Lepas tu paparan output dia adalah seperti ni. Ambil yang sebelumnya paparan dia. Okay, then combine dengan output yang terkini ni. So outputnya adalah seperti ni. Okay, lepas tu compiler akan evaluate again the expression. Sebab kita kena buat selagi kita tak jumpa false. Kalau kita jumpa false, baru kita akan stop laksanakan for loop ni. So kita ambil nilai I tadi. So I greater or equal to 0. I nilainya adalah negative 1. Negative 1 greater or equal to 0. True ke false yang ni? False. Yes, good. Yang ni false. So once ianya false, then compiler akan terminate for loop ni atau stopkan for loop ni dan dia akan keluar daripada for loop. So ini yang akan dilaksanakan. Kalau ada statement-statement berikutnya, ia akan dilaksanakan. So hasil daripada pelaksanaan coding segment ni, so ini adalah output dia 3210. So semua boleh faham tak? Boleh ikut tak? Boleh madam. Boleh Yang lain-lain boleh ikut tak? Boleh. Boleh? Okay, good. Sebab tanya sebab Najib yang duk jawab. Itu yang tanya online macam mana. Okay, dah faham yang tu kan? Okay, sekarang ni saya nak kamu cuba bagi tahu saya, cuba tulis di bahagian chat, what is the output untuk yang ni, yang saya highlightkan ni. Apa outputnya? Yang ni macam ni, ini maksudnya, yang ni macam ni. Ini maksudnya I sama dengan I tolak 2. Kalau I plus assignment statement 2 ni, ini maksudnya I is equal to I plus 2. Ini maksudnya macam tu Okay, so sekarang ni saya nak kamu cuba trace output ni. Apa outputnya untuk yang saya highlightkan ni? Tulis jawapan di bahagian chat. Saya bagi orang 2 minit untuk buat benda ni. I tolak tu, madam, I tolak 2, madam. Ya, I sama dengan I tolak 2. Yang ni plat warna biru ni, I sama dengan I tambah 2. Okay, madam. Okay.
Okay, letak jawapan dekat bahagian chat Okay, yang lain cuba jawab Okay, ada jawapan selain daripada ni. Okay, yang saya highlightkan tu, itu menggunakan decrement. Decrement tu jawapan dia adalah 9, 7, 5, 3, 1. So yang pertama, so jawapan di sini, sebab tadi ada yang dah jawab dua-dua, ada yang jawab yang pertama. Tadi saya highlightkan, saya suruh jawab yang ni kan. So yang jawab dua-dua pun is okay. So ini jawapan dia adalah 9, lepas tu tolak 2, kita akan ada 7, tolak 2 lagi jadi 5, tolak 2 lagi jadi 3, tolak 2 lagi akan jadi 1, dan kalau tolak 2 lagi dia tak memenuhi syarat lagi. Kita tahu kan kalau 1 tolak 2 akan jadi negatif 1. Negatif 1 syarat ni tak dipenuhi dah. Negatif 1 greater or equal to 0 will be false. So dia takkan laksanakan dah loop ni. So jawapan kamu adalah macam ni very good. Bagi yang dah jawab semua tu bagus, bagi yang tak jawab tu cuba jawab Bila kamu jawab betul salah tak jadi masalah. Yang penting kamu cuba jawab, so kalau ada kesilapan kamu tahu di mana kamu buat kesilapan. Saya lebih risau kalau kamu tak jawab dan kamu tak tahu di mana kamu tak tahu. Itu bahaya. Dan I nilainya adalah 1, okay. Then kita tambah 2 jadi 3. Lepas tu kita tambah 2 lagi jadi 5, tambah 2 lagi jadi 7, tambah 2 lagi jadi 9. Then kalau kita tambah 2 lagi akan jadi 11. 11, 11 less than 10. 11 less than 10, syarat ini tak dipenuhi, maka akan jadi false. Dan for loop tu akan diberhentikan terus keluar daripada for loop. So hasilnya cuma setakat ini sahaja. So ini jawapan dia. Okay, ini jawapan dia. Yang ni menggunakan decrement value, yang ni menggunakan increment value. Decrement maksudnya pengurangan. Kalau increment maksudnya penambahan. Kita tambah
nilai counter tu kita tambah nilai counter. Kalau decrement maksudnya kita kurangkan nilai counter. Okay, ini adalah step by step macam mana ianya dilaksanakan. Okay, di sini tunjukkan step by step macam mana ianya dilaksanakan. So kamu boleh cuba lihat kemudian. Kalau kamu tak faham mana-mana, kamu boleh WhatsApp saya untuk tanya mana kamu tak faham. Okay, ini pula step ditunjukkan macam mana kamu nak dapatkan nilai bila kamu gunakan increment value step by step. So kamu boleh lihat di sini step by step bagaimana ia dilaksanakan untuk dapat jawapan tadi tu. Mana-mana yang kamu tak faham, kalau kamu tengok step ni pun masih tak faham, kamu boleh WhatsApp saya ya. Okay, cuba lihat contoh ni. Okay, saya cuba tulis jawapan dia. Your opinion, in your opinion, what is the answer? Trace output for this question. Tulis jawapan kamu di bahagian chat. Nanti saya bagi tahu jawapan kamu tu, apa jawapannya nanti saya akan bagi. Okay, cuba tulis jawapannya. Tiga, lima, tujuh, madam. Ya betul, 357. Semua dapat tak 357? Boleh dapat 357. Okay, good. Okay, kita lihat satu lagi soalan Okay, cuba lihat contoh ni, cuba bagi jawapan untuk yang ni. Tulis dekat bahagian chat, what is the answer? Sepuluh, tujuh, empat, madam. Ya betul. Semua dapat tak 1074? Okay, boleh faham kan basically how it works. For loop ni bekerja. Jadi untuk cara penggunanya saya dah bagi latihan tu, dalam tu kamu boleh hands on dan tengok dari segi ada soalan, ada jawapan, so kamu boleh nampak macam mana kita solve problem dengan menggunakan for loop. So buat masa ni saya nakkan faham konsep how for loop works. Minggu lepas kita belajar macam mana do while dengan while works. Hari minggu ni kita belajar macam mana for loops tu works, konsep dia. Okay. So puan boleh ikut? Boleh, madam. Boleh. Boleh yang lain-lain boleh. Okay, kita continue. Boleh. Okay. Untuk loop atau repetition statement ada 3 jenis, iaitu ada while, ada do while dan ada for. So dalam keadaan mana kita sesuai gunakan yang mana satu, ada while, do while, for. Sebenarnya ketiga-tiga ni adalah merupakan loop, maksudnya boleh dilaksanakan lebih daripada sekali. So untuk kita memilih yang mana satu kita nak gunakan tu bergantung pada kita, dan di sini diberi tips untuk kamu untuk memilih yang paling sesuai untuk digunakan. Maksudnya kalau for loop ni sesuai digunakan kalau kamu dah tahu dah berapa kali kamu nak buat repetition tu. Kalau kamu katalah kamu dah tahu kamu nak repeat soalan tu untuk 100 orang pelajar,
kamu boleh gunakan for loop sebab kamu dah tahu kamu nak repeat untuk 100 orang pelajar. Okay, so tapi katalah sekarang ni macam while loop. Katalah kita maksudnya kita tak tetapkan lagi berapa kali kita akan loop, it depends on the user input. Macam kita nak tanya, kita akan tanya nak teruskan ke? Kalau nak teruskan, dia tetap why. Macam kita pergi bank, kita nak keluarkan duit di mesin ATM. Dia akan tanya kita yes, nak teruskan ke? Macam dia akan tanyalah kamu nak teruskan atau tidak kan? Macam tu kita sesuai gunakan while loop. Sebab kalau for loop kita dah letakkan dah berapa kali loop tu kita nak laksanakan. Tapi macam while loop ni kita tak decide lagi. Kita boleh berhentikan loop tu bila-bila kita nak, kita boleh berhentikan loop tu. Selalunya macam itulah kita bentuk while loop. Okay, manakala macam satu lagi while loop ni sebelum kita memulakan loop tu kita akan semak syarat dulu. Maksudnya syarat tu kalau betul baru kita akan laksanakan loop tu. Maksudnya kita akan semak syarat atau expression dulu. Kalau expression tu true, baru kita akan laksanakan loop. Lepas tu kita akan ulang balik semak syarat. Macam tu kan, itu pelaksanaan while loop. So ada possibility bila kita gunakan while loop, loop tu langsung tak dilaksanakan. Maksudnya macam kamu, awal-awal kamu tanya, do you want to continue? Kita tanya, do you want to continue? Press Y. If yes, press Y. Kita mungkin awal-awal kita laksana kita tak nak continue. Kita boleh terus, kita tak pilih Y. Kita kata kita pilih N. So loop tu langsung tidak akan dilaksanakan. Kita dalam keadaan kalau macam tu coding kita kena pilih Y. Lebih sesuai guna Y. Tapi do while pula lebih sesuai kalau kita punya loop tu, kita nak loop tu sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali. Lepas tu baru kita nak uji syarat. Dalam keadaan macam tu, sesuai kita gunakan do while loop. Macam contohnya do while loop tu, kita nak create menu. Daripada menu tu kita nak orang memilih yang mana satu. Okay, kita nak orang memilih yang mana satu. So dalam keadaan macam tu, kita sesuai menggunakan do while loop. Kita akan laksanakan loop tu sekurang-kurangnya sekali. Do while loop. So, jadi pemilihan dia semuanya loop. Boleh laksanakan banyak kali. Tapi yang mana satu nak gunakan tu, it depends on your needs. Okay, sekarang ni kita lihat nested loop. Nested loop ni saya just sentuh saja. Saya takkan tanya soalan berkaitan dengan nested loop. Just saya explain kat kamu how it work sahaja. Dan benda ni kalau kamu nak guna dalam assignment kamu, tak diwajibkan untuk gunakan dalam assignment kamu semua. Tapi kalau kamu very familiar with this, nak gunakan tak ada masalah, boleh je. Kalau kamu rasa sesuai untuk gunakan. Okay. Sekarang ni kita dalam for loop, ada another for loop, itu kita panggil dia sebagai nested loop. Ini contoh untuk for loop, nested loop. Macam sebelum ni kita tengok dalam while ada another while, itu pun adalah nested loop juga. Itu untuk nested loop untuk while. Ini adalah nested loop untuk for loop. Dalam for, ada another for. Okay, ini kita panggil dia sebagai outer for, yang ni pula adalah inner for. So maksudnya yang ni semua, okay, ini semua adalah belong to the outer for. Okay, inner for loop ni belongs to the outer for loop. So bila ia dilaksanakan, macam mana ia akan dilaksanakan adalah mula-mula sekali kita akan laksanakan for loop, outer for loop. Lepas tu katalah syarat ni betul, this, let's say this syarat betul. Bila syarat ni menjadi true, maka inner for loop ni akan dilaksanakan. Inner for loop ni akan dilaksanakan berulang-ulang kali sehingga
expression dia atau syaratnya menjadi false. Bila ianya false, dia akan repeat. Dia akan repeat, laksanakan, dia akan increase row plus plus ni, dia akan evaluate again the expression macam biasa. So semua ini kamu boleh anggap inner for loop ni sebagai statement belongs to for. Okay, kamu boleh anggap inner for loop ni adalah statement belong to the for. So bila dia laksanakan statement ni, for loop, inner for loop ni dia akan buat sehingga inner for loop tu selesai. Okay, selesai maksudnya sehingga syarat ni menjadi false. Bila syarat ni false, maksudnya barulah statement under for ni selesai dilaksanakan. Lepas tu dia akan kembali macam yang sebelum-sebelum ni saya terangkan, dia akan kembali update nilai counter, then lepas tu dia akan evaluate the expression. Lepas tu kalau ianya true lagi, maka dia kembali laksanakan statement under for loop ni. Okay, bila dia laksanakan statement under for loop ni, so ini dalam bentuk for loop, so dia akan laksanakan sehingga expression ini menjadi false. Okay, dia akan ulang bila expression yang ni, outer for loop ni, bila expression ni menjadi false, barulah dia akan keluar daripada for loop secara keseluruhan. Dia akan keluar daripada for loop. Okay, ini adalah satu contoh penggunaan nested for loop. Okay, so yang ni kamu boleh, kalau kamu nak, maksudnya kalau kamu nak tahu pelaksanaan for loop, nested for loop ni, kamu boleh type coding ni dan kamu boleh laksanakan. If you have any question regarding this coding, you can WhatsApp me. Okay, ini adalah penerangan berkaitan macam yang tadi saya terangkan. Okay, sekarang ni kita lihat penggunaan break dan continue. Sekarang saya nak terangkan tentang penggunaan break dan continue dalam for loop. Dia boleh jadi dalam for loop, while loop ke, ataupun kamu gunakan ni di dalam do while. Okay, apa akan berlaku? Okay, dalam contoh ni, saya gunakan do while. Okay, kalau kamu gunakan ni di dalam for loop pun keadaannya benda yang sama juga akan berlaku. Kalau kamu gunakan dalam while pun benda yang sama juga akan berlaku, penggunaan break. Jadi saya gunakan contoh do while untuk terangkan benda ni. Okay, di sini kita menggunakan break. Tengok kita gunakan break. Sebelum ni kita pernah menggunakan break di dalam case. Okay, bila kita belajar switch statement, kita pernah gunakan break. Ingat lagi tak bila kita belajar switch statement, kita gunakan break. Break ni kita gunakan untuk kita keluar daripada switch statement tu kan, kita gunakan break. Okay, dalam keadaan ni pun sama. Kita gunakan break, kalau kita gunakan break di dalam do while loop, bila jumpa aja statement break ni, automatically do while loop ni akan diberhentikan dan akan keluar daripada do while loop. Okay, so saya terangkan sepintas lalu coding ni ya. Okay, lihat contoh ni. Okay, di sini kita declare dua variable, nama dia sum dan juga item. Okay, sum diberi initialization value 0, item pun diberi initialization value dan dua-duanya data type ni adalah integer. Okay, di sini
sini adalah loop. Okay, ini adalah loop. Ini adalah do while loop. Okay, saya beri satu warna lain. Okay, sekarang kita mulakan do while loop. Bila do while loop, saya bagi tahu kamu, loopnya akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali sebab dia terus akan laksanakan yang ni dulu ya. Okay, so dia akan laksanakan item plus plus. Tadi item nilainya adalah 0. Okay, so item plus plus. Okay, saya nak buang dulu yang ni ya, sekejap ya. Okay, ini semua saya buang dulu ya sebab lebih mudah untuk kamu nampak. So yang ni saya letak semula item lepas tu dia ada syarat if. Lepas tu dia ada syarat lagi, syarat untuk while. Ni expression dia. Ni if ni ada expression dia. Ini adalah output dia. Okey, kita lihat So kita akan laksanakan loop yang pertama atau iteration yang pertama. So letak 1 kat sini. Then after that kita update nilai item ni. Tadi item adalah 0. So item plus plus akan jadi 1 0 tambah 1 akan jadi 1. So sekarang sum pula akan jadi berapa? Boleh bagi tahu sum nilainya berapa? Sum berapa nilainya di sini? Sum sama dengan sum tambah item. Dapat berapa? Kosong, madam. Okay, cuba tengok yang ni kan. Ini sum. Sum sama dengan sum tambah item. Nilai sum berapa? Nilai sum? Tengok dekat sini nilai sum berapa? Sekarang kosong, madam. Kosong. Okay, item? Item 1. 1, madam. 1. So nilai sum adalah? 1. 1. Okay, good. Okay, nilai sum akan jadi 1. So sekarang ni kita semak expression ni. If expression dia. Sum greater or equal to 6. So sum nilainya adalah 1. 1 greater or equal to 6. True ke false? Ini akan menghasilkan true ke false? 1 greater or equal to 6. False. False kan? Okay, good. Ini akan menghasilkan false. Bila ianya false, maka if ni tidak akan dilaksanakan. If ni tak akan dilaksanakan. So, dah habis dah satu iteration ni. Dah habis dah. So, seterusnya akan semak syarat ni. Compiler akan semak syarat ni. So, syaratnya lah item less than 5. Item nilainya berapa?
Item nilainya berapa? 1. 1. 1 less than 5. 1 less than 5 will be true. Okay, will be true. So lepas dah semak yang ni, ini jadi true. Bila ianya true, maka akan laksanakan balik semua statement ni. Akan laksanakan semula. So akan mulai iteration yang kedua. Okay, maksudnya loop yang kedua akan start. So lepas tu sekarang nilai item berapa? Item plus? 2. 2, yes, good. Item nilainya akan jadi 2. Sum? 2 juga. Sum berapa? Sum kena sum tambah item. So, sum 3, nilainya 3. berapa? 3, yes, good. 3. Sum akan bersama sum tambah item. So ini nilai sum, ini tak nilai item. So 1 tambah 2 akan jadi 3. So lepas tu kita semak syarat ni. Sum greater or equal to 6. So sum nilainya 3 kan? 3 greater or equal to 6. So False. akan jadi false. Yes. Akan jadi false. So sekarang ni kita bila false, if ni takkan dilaksanakan. Okay, if takkan dilaksanakan, so maksudnya semua ni dah dilaksanakan dah, so dia akan semak syarat semula. Evaluate the expression. So expression dia adalah item less than 5. Item nilainya dah 2, 2 less than 5 will be true. Okay, true. So lepas tu dah laksanakan dah, so sebab yang ni true, maka dia kembali akan laksanakan statement ni semua kan. Dia akan kembali akan laksanakan statement under do while. So akan mula iteration yang ketiga. So item nilainya berapa? Item nilainya berapa? 3, madam. Yes, good. 3. Sum? 4. Sum berapa? 4. Sum sebelumnya berapa nilai sum sebelumnya? Sum sama dengan sum tambah item. So nilai sum sebelumnya berapa? 3 tambah 3, 6. 3 tambah 3, 6. Nilainya kena jadi 6. Okey, sini 3 sum 3 tambah dengan item, so dia akan jadi 6. So sekarang ni kita semak syarat yang ni. Six greater or equal to 6. True ke false? True. True, yes, good. Dia akan jadi true. Once dia jadi true, maka break ni akan dilaksanakan. Bila break dilaksanakan, apa akan berlaku adalah do while loop ni akan di stop, di terminate, dan compiler akan terus keluar daripada do while loop. Okey, itu yang akan berlaku. Boleh faham? Lepas tu dia akan laksanakan statement berikutnya. Statement berikutnya adalah the sum is sum. So dia akan print the sum is, sum nilainya berapa? Sum nilainya berapa? 6. 6. 6. Yes. So dia akan print, compiler akan print the sum is 6. Okay, boleh faham tak macam mana break tu bekerja? Break tu once dah jumpa break, maksudnya loop tu akan diberhentikan. Okay, sama ada while loop ke, do while ke ataupun for loop ke akan diberhentikan, akan terus keluar daripada loop tersebut kalau kita gunakan break. Setakat ni boleh faham? Boleh faham tak setakat ni? Doktor. Boleh, madam. Boleh ya? Ada any question? Boleh ikut setakat ni? Boleh Doktor. Boleh ya? Okey, kita tengok pula continue. Kalau kita continue, guna continue, apa berlaku? So kalau kita guna continue, apa akan berlaku? Okey, ini adalah penerangan yang tadi ya. Penerangan saya tadi, yang ni akan baca sendiri ya. Saya cuma nak terangkan how it's work. Okey, ini
menggunakan continue. Kalau kita guna continue, apa akan berlaku? Continue, dia sama je coding dia, kamu boleh nampak hampir sama. So kalau saya gunakan continue, apa akan berlaku? Berbanding dengan yang tadi tu. What will happen? Okay, saya untuk contoh ni, saya nak guna coding yang sama ya. Saya guna coding yang sama. So saya, sebab yang ni ada dalam nota kamu. So ada nota kamu tu tukang baca sendiri. Yang saya akan gunakan coding yang sama dan saya akan terangkan supaya kamu boleh nampak dengan lebih jelas dia punya perbezaan dia. Okay, saya tukar yang ni jadi continue. Okay, saya tukar yang ni jadi continue. Tadi break. Sekarang saya tukar jadi continue. Kalau saya guna continue, apa akan berlaku? Itu yang saya nak tunjuk pada kamu. So sekarang ni saya padamkan dulu semua ni. Okay. Okay, saya mula daripada sini ya. So yang ni saya gunakan sekarang ni bukan break, yang ni continue. Okay, sekarang ni kita declare dua variable, sum dengan item, dan kita initialize kedua-duanya sebagai 0 dan database-nya sebagai, kita define database-nya sebagai integer. Okay, so sum nilainya adalah 0, item pun adalah 0 macam ni. Okay, lepas tu kita nak execute do while loop ni. So sebab ianya adalah do while loop, so ia akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali loop ni. Okay, akan dilaksanakan sekali. So kita mula daripada sini. Item plus plus. Item plus plus maksudnya item sama dengan item tambah 1. Okay, tadi cuba tengok item tu nilainya sekarang berapa? Item sekarang nilainya berapa sebelum tambah apa-apa? Nilainya berapa asalnya kat sini berapa? Kosong. So item plus plus akan jadi? 1. 1 akan jadi 1. So ini iteration yang pertama. Lepas tu sum. Sum akan jadi, sum ni nilainya berapa? Sum sama dengan sum tambah item. Nilainya berapa? Sum nilainya berapa? Kosong. Satu je, tambah-tambah jadi 1. Dapat 1 kan? Okay, good. Sum tambah item dapat 1. Okay, lepas tu kita uji expression ni. Okay, sum greater or equal to 6. Sum nilainya adalah 1. So 1 greater or equal to 6. Okay, 1 greater or equal to 6. Ini akan jadi true. Okay, ini akan jadi false. Okay, ini akan jadi false. So bila ianya false, if statement ni tidak akan dilaksanakan. Okay, so kita dah laksanakan dah semua statement, ada dua, so kita uji syarat sekarang. So syarat yang kita nak uji untuk while ni adalah item less than 5. Item nilainya adalah 1. So 1 less than 5. 1 less than 5 adalah true. Okay. So bila ini true, maka statement ada dua ni akan dilaksanakan sekali lagi. So kita mula dekat sini ni, item plus plus. Item plus plus nilainya berapa? Item 2, yes, dapat 2 item plus plus. Sum nilainya berapa? 3. Sum macam mana kita dapat 3? Kita tambah 1 tambah 2. Yes. Lepas tu kita semak syarat ni. Okay, sum. So ini akan jadi false. 3 greater than 6.
greater or equal to 6, so ini akan jadi false. Bila ianya false, maka tak akan dilaksanakan. If statement ni tak akan dilaksanakan. So sekarang ni dah selesai dah execution semua statement ada dua ini. So sekarang kita akan semak syarat while ni. Ini adalah syarat while. So kita semak item less than 5. Item adalah nilainya adalah 2. So 2 less than 5 will be true. True. Bila true, kita akan laksanakan lagi statement ada dua sekali lagi ya. So kita akan laksanakan lagi benda ni. Okey, kita akan laksanakan lagi benda ni. So once kita laksanakan, yang ni tengok ya. Item plus plus. Okey, item plus plus. So dia akan laksanakan item plus plus. So item plus plus ni sekarang nilainya ni, ini tadi ada iteration yang kedua ya. Iteration yang kedua, sekarang iteration yang ketiga. So item plus plus akan jadi berapa? 3. Yang ni akan jadi sum 6. 6. So kita semak syarat sekarang, syarat ni. True. True kan? So six greater or equal to 6 macam ni ya. 6 greater or equal to, so ini akan jadi true. Bila ianya true, maka continue ni akan dilaksanakan. Bila continue ni dilaksanakan, apa akan berlaku bila continue ni dilaksanakan? Kalau ada statement macam, okay, saya nak tambah satu lagi ya. Saya rasa dengan tu, saya nak tambah satu lagi statement kat sini ya. Okay, di sini saya tambah satu statement. So saya tambah C out. Okay, saya tambah satu statement sebab kalau saya tak letak statement ni nanti kamu tak nampak penggunaan continue ni. Okey, kalau saya untuk yang pertama ni yang dekat sini, kalau coding ni dalam keadaan macam ni, so kita tahu untuk yang tadi tu walaupun yang ni false, yang dua ni yang false, yang di atas ni false, tapi yang star ni dia akan print, betul tak? Star ni dia akan print, C out ni dia akan print yang ni. So okay, lepas tu di sini dia ada okay, yang ni kalau yang awal-awal tadi tu kalau ada star kat sini dia akan print satu star macam ni kat sini ya. Lepas tu dia ada end line, maksudnya output berikutnya ke baris baru. Kalau kali kedua pun macam tu juga, dia akan ada satu star, dia print kat sini satu star. So paparan di sini adalah satu star macam ni. Paparan di sini pula kita akan dapat 2 star macam ni. Okay, macam ni 2 star. Okay, so yang ketiga ni, okay, yang ni syarat ni akan jadi true kan. Yang ni syarat ni bila kita dapat continue, bila kita letak continue, so yang ni bila sum greater or equal to 6, maksud 6 greater or equal to 6, yang ni akan jadi true. So kita akan laksanakan continue ni. Bila kita laksanakan continue, apa akan berlaku adalah compiler akan terus hentikan that iteration. Dia akan hentikan iteration itu sahaja, maka dia terus akan keluar ke sini. Terus akan keluar di sini. Okey, lepas dia keluar kat sini, dia akan pergi semak syarat ni balik. Okey,
dia akan pergi semak syarat ni. Syaratnya adalah item less than 5. So kita tahu item tadi nilainya ada 3. 3 less than 5. So dia akan jadi true. So kalau kita lihat paparan output kat sini, kita cuma ada yang paparan yang sebelumnya tu sajalah ya. Tak ada lagi penambahan star di sini. Sebab dia takkan laksanakan statement berikutnya dalam sesuatu iteration tu bila dia jumpa continue tu. Okay, sebab dia jumpa continue, dia terus stop this iteration. Okay, terus keluar daripada that iteration. Walaupun ada cout star, dia takkan buat dah. Apa-apa yang berikutnya ada, dia takkan buat dah. Dia terus akan keluar dan dia terus keluar daripada that iteration dan kemudian dia akan semak syarat semula. Bila kita guna continue. Okay, sekarang dia semak syarat ni. Syarat ni jadi true kan? So bila syarat ni jadi true, dia akan laksanakan sekali lagi statement di bawah 2 ini. So sekarang masuk iteration yang keempat. Okay. Lepas tu dia akan tambah 1 pada item. So item ni akan jadi 4. 4. Lepas tu sum berapa? 6 tambah 4, 10. Yes, good. 10. Then syarat ni sum greater or equal to 6. Sum berapa? False. False. Jadi false kan? So 10 and greater or equal to 6. So ini akan jadi true. So bila ianya true, so dia juga takkan laksanakan yang ni. Dia terus akan keluar from this iteration. So dia takkan laksanakan. So dia semak syarat lagi, terus akan keluar ke sini dan dia akan terus semak syarat ni. So bila semak syarat ni akan jadi 4 less or equal to 5. So ini akan jadi true. Okay, bila ianya true, okay, ianya jadi true. So sekarang ni outputnya tetap sama, tak ada perubahan dari segi output dia buat masa ni ya. Lepas tu dia semak syarat lagi, dia syaratnya true, so dia akan laksanakan lagi iteration ni. So sekarang masuk loop yang kelima. So sekarang nilai item akan jadi berapa item? 5. 5. Lepas tu sum nilainya berapa? 10 tambah 5, 15. 15. Kan? So sekarang syaratnya kita tengok. Syaratnya sum greater or equal to 6. So sum equal to 6 tu, so 15 greater or equal to 6, ini juga akan jadi true. Bila ianya true, maka kita akan laksanakan continue ni. Bila kita laksanakan continue, dia akan terus keluar daripada iteration tu. Okay, dia akan terus keluar from that iteration. So dia akan pergi semak syarat while ni. So dia akan terus semak syarat while 5 less or equal to 5. Macam ni. So yang ni akan jadi true. Bila ianya true, yang ni syarat ni dia tak ada sama dengan saya buang sama dengan tanda sama dengan ni. Okay, 5 less than 5 ini akan jadi true ke false? False. False kan? Bila ianya false, maka sekarang ni loop ni akan diberhentikan. Maksudnya while loop ni akan diberhentikan. So dia akan terus keluar daripada while loop ni. Compiler akan terus keluar daripada while loop. Then lepas tu dia akan cetak yang ni. The sum is, dia akan cetak. The sum is nilai sum lah. So nilai sum sekarang berapa? Okay, outputnya 15. Okay, outputnya akan
Macam ni outputnya paparannya seperti ni. Okay, your output will be like this. Star the sum is 15. So kalau kamu run coding ni, kamu akan dapat jawapan seperti ni. Madam, Ya? yang untuk continue tu madam, kalau false, if expression dia false, jadi dia akan buatlah yang dia akan count yang star tu. Kalau false ya, false kalau kata Kalau like true dia next kan madam. next iteration ya betul. Kalau yang ni katalah yang ni jadi false, maka if statement ni dia tak laksanakan. So bila if statement ni dia tak laksanakan, dia akan buat yang ni. Okay. Kalau yang ni jadi true, so dia akan laksanakan continue. Kalau dia laksanakan continue, dia terus keluar. Maksudnya dia skip kan madam. Ya, kalau continue, kalau dia jumpa continue, dia akan skip from that iteration. Okay madam. Okay? Okay, saya ada satu lagi example. Yang ni example dia. Okay, ini example dia. Ini saya gunakan continue. Kalau kita gunakan break dengan continue, kita akan dapat jawapan yang berbeza ya. Okey, katalah yang ni saya gunakan break. Dia katalah di sini saya gunakan break. So kalau saya gunakan break di sini, so outputnya akan seperti ini. Okay, mula-mula ni sum ni nilainya adalah 0 kan? 0. So lepas tu di sini sum tambah 1. So sum akan jadi 1. Okay, sum akan jadi 1. Okay, lepas tu kita uji syarat ni. Sum equal to 2. So sum sekarang ni nilainya 1. So 1 equal to 2 ni akan jadi false. So dia takkan buat break. Okay, takkan buat break. So dia akan cetak di sini star ni dengan tanda hash ni dia akan cetak. Okay, dia akan cetak. So dia akan cetak macam ni. Saya nak tambah sedikit coding ni. Saya nak tambah n line kat sini. Okay, n line. So outputnya akan jadi seperti ni, star. Okay, lepas tu akan ada hash 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5 macam ni. Okay, lepas tu cursor akan berada di new line. Okay, lepas tu kita letak di sini. Okay, satu lagi di sini saya nak ubah ya. Ini sum. Okay, y sum less than 5. Sum nilainya tadi 1. So sum less than 5. So kita uji syarat 1 less than 5. Kalau 1 less than 5, dia akan jadi true. True. True kan? Ini akan jadi true. Bila ianya true, maka do while loop ni akan dilaksanakan lagi. Dia akan dilaksanakan lagi. So sekarang nilai sum ni akan jadi 2. Okay, tadi 1, sekarang dah jadi 2 ya. So bila ianya jadi 2, sekarang kita uji if sum equal to 2. So yang ni akan jadi true. 2 equal to 2. So this one will be true. Betul tak? Betul. Bila ianya true, apa akan berlaku? Dia akan break. Bila ianya break, apa akan berlaku? Dia akan keluar daripada do while loop. Good. So seterusnya dia akan cetak apa? The sum is. Yes, good. The sum is, nilai sum berapa tadi? 2.
2, yes. Itu akan jadi output. Kalau kita gunakan break. Okay, ini kalau kita gunakan break ya. Kalau kita gunakan continue, jawapannya lain. Okay, sekarang saya tunjuk yang ni. Kalau kita guna continue, apa jawapannya? Okay, sekarang ni saya ubah yang ni jadi continue. So apa akan berlaku, kita tengok. Continue. Okay. Sekarang saya ubah yang ni jadi continue dan kita lihat sama-sama apa akan berlaku. So saya padam yang ni dulu. So apa akan berlaku bila saya guna continue? Okay, mula sum nilainya adalah 0. So ini adalah do while loop dan ini adalah statement under do while loop. So ini akan dilaksanakan dulu. So sekarang sum plus plus, nilai sum akan jadi 1. So kita uji syarat ni, sum equal to 1. So sum kita tahu nilainya adalah 1, 1 equal to 2 akan jadi false. False. False kan? Ini akan jadi false. Okey, lepas tu bila false, yang ni takkan dilaksanakan takkan dilaksanakan. Dia akan count star. Ya, dia akan print yang ni, betul tak? Print star dengan hash ni kan. So outputnya akan ada 1, 2, 3, 4. Okey, lepas tu ada hash. 1, 2, 3, 4, 5 hash macam ni. Okey, lepas tu sekarang kita semak syarat dia. Syarat while ni. Syarat while sum less than 5. Sum tadi nilainya adalah 1. 1 less than 5, it will be true ke false? True. True kan? So ini akan jadi true. Okay. So sekarang ni bilanya true, so statement ni akan dilaksanakan sekali lagi. So sekarang ni sum ni kita kena tambah 1. So nilai sum yang baru berapa? 2. 2. Yes. So sekarang ni syarat dia ni pula nilai sum adalah 2. 2. So akan jadi true ke false? True. True, yes. Ini akan jadi true. Bila ianya true, ada nampak continue kan? Nampak tak continue? Nampak. Dia akan jalankan continue. So bila jumpa continue apa akan berlaku? Akan skip. Dia akan skip this iteration, dia akan terus keluar daripada this iteration dan dia akan laksanakan yang ni dia akan laksanakan yang ni. Okay. Dia bukan terus keluar daripada do while, dia cuma skip that iteration. Dia tak laksanakan statement berikutnya, dia tak laksanakan. Okay, dia tak laksanakan statement berikutnya tapi dia akan skip from that iteration. Okay? Faham kan? Faham. Dia akan skip, madam. Skip that iteration. So sekarang ni dia akan uji sum less than 5, so it will be true. Okay, once it is true, dia akan buat balik benda ni. Dia akan ulang balik. Dia akan laksanakan statement under do while statement ni. So sekarang sum akan jadi 3. Okay, so dia akan semak syarat ni. 3 equal to 2 will be false. Bila false, dia tak akan laksanakan continue. So dia akan laksanakan dua ni. So dua-dua ni dia akan laksanakan lagi. So maksudnya dia akan cetak lagi star dengan hash. Okay, lepas tu dia akan semak syarat ni. So yang ni adalah 3. 3 less than 5 will be true. Bila ianya true, then dia akan kembali laksanakan statement ada dua ini. So sum nilainya sekarang akan jadi 4. Okay, so 4 equal to False. False. false kan? Bila ianya false, maka continue dia takkan laksanakan. So dia akan laksanakan yang ni. So sekali lagi dia akan laksanakan, dia akan print yang ni. 4 kali star
dengan hash 5 kali ni. Okay, then lepas tu dia akan semak syaratnya, yang ni untuk Y ni dia akan semak syarat. So sekarang ni 4 less than 5. 4 less than True. Dia akan laksanakan balik. Ya, betul. Dia akan laksanakan semula. So sekarang ni sum ni nilainya akan jadi berapa? Jadi 5. 5. Then yang ni akan jadi 5 False. false. Bila yang false dia takkan buat continue, so dia akan laksanakan yang ni. Okay, so kita akan print kat sini 1, 2, 3, 4 hash 5 kali. Okay, then after that kita akan laksanakan Y ni. While. So yang ni akan jadi apa? Jadi false. Yes, good. Ini jadi false. So bila ianya false, dia akan keluar daripada dua loop ni. Dia akan terus keluar. So Dia pergi sekarang, count. so dia akan seterusnya dia akan cetak apa? The sum is. Yes, good. The sum is, nilai sum berapa? 5. 5, yes. The sum is 5. So the output will be like this. So kamu boleh nampak perbezaan. Kalau kamu guna continue dengan kamu guna break, dia akan menghasilkan output yang berbeza. Saya tunjuk continue dengan break ni sebab kita tak digalakkan guna, tapi kadang-kadang kita terpaksa guna untuk coding kita. Sebab kita nak force, kita nak berhentikan suatu iteration secara paksa ataupun kita nak berhentikan sesuatu loop tu secara paksa. Kita boleh guna. Tapi tak digalakkan. Itu aja. Faham kan? Faham, madam. Okay, yang ni saya cuma bagi coding. Yang ni, ini untuk validation. Ini coding je. Yang ni, input validation example. So kita boleh gunakan coding ni. Coding ni, coding yang kamu cuma perlu tambah dalam coding ni, library IOStream. Lepas tu kamu kena tambah void main. Main letak dalam main function. Kamu boleh run coding ni. Tujuan coding ni dia nak pastikan bahawa pengguna ni dia cuma masuk, katalah kamu nak pastikan bahawa pengguna masukkan nombor less than 10. So kalau pengguna tu masukkan nombor greater than 10, kita nak force orang tu, maksudnya kita nak paksa orang tu masukkan nombor input yang betul. So kita boleh gunakan coding seperti ni. Okay, ini untuk input validation. Kita tak nak bagi orang masukkan input yang salah. So kita boleh gunakan coding seperti ni. Ini contoh coding ya. So kita nak pastikan orang tu masukkan input, number yang dia masukkan tu mesti less than 10. Kalau dia katalah termasuk nilai 11. So coding ni akan suruh dia masukkan nombor yang betul. Dia akan kata masukkan nombor yang less than 10. Dia akan ulang lagi sehingga pengguna masukkan nombor yang betul. Okay, ini kita panggil dia sebagai input validation. Ini contoh ya. Ini satu lagi. Okay, yang ni pula contoh. Ini pun input validation example juga. Maksudnya kita nak pastikan orang tu masukkan transaction code yang betul. Maksudnya macam hari tu kan kita belajar untuk macam orang buat untuk masukkan kod. T untuk transfer, D untuk deposit, W untuk withdrawal. Macam tu kan kita dah ada kod dah, kod-kod ni. Katalah orang tu pergi masuk satu kod yang tak berkenan, S ke K ke macam tu. So program ni dia akan paksa pengguna untuk masukkan kod yang betul. Dia akan kata kod yang anda masukkan salah, masukkan kod yang betul. Sehingga dia masukkan kod yang betul, dia takkan proceed dengan coding yang berikutnya. Maksudnya katalah di bawah ni ada banyak coding lagi. Katalah di sini ada banyak coding lagi. Okay, ada banyak coding lagi. Okay. Sehingga pengguna masukkan input yang betul. Okay, ini adalah validation. Sehingga pengguna masukkan input yang betul, dia akan proceed dengan coding berikutnya. Okay, bila pengguna masukkan transaction code yang betul, baru dia akan proceed dengan coding yang berikut. Ini adalah satu contoh untuk buat validation. So, kamu boleh fahamkan coding ni dan apply. Bila kamu buat projek ke, kalau kamu rasa perlu ada validation, kamu boleh gunakan.
contoh coding Ini contoh coding untuk buat validation. Okay, ini adalah contoh coding untuk semak markah yang dimasukkan tu tujuan dia untuk pastikan markah yang dimasukkan tu dalam range. Katalah kita masukkan markah tu dalam range. Ini tujuannya kita nak pastikan markah yang dimasukkan itu dalam range. Kita boleh gunakan coding seperti ini untuk validation. Yang ni sebelum ni saya pernah tunjuk minggu lepas, ini pun untuk tujuan macam tu juga ya, validation yang sebelum ni. Yang ni. Okay, ini maksudnya ini menu. Ini menu. Maksudnya kita nak pastikan bahawa pengguna pilih daripada menu yang kita bagi je. Selagi dia tak pilih daripada menu yang kita bagi, okay, ini pun untuk berbentuk validation juga. Selagi dia tak pilih menu yang kita bagi, dia tak boleh proceed dengan coding berikutnya. Dia kena pilih daripada menu yang kalau kita ada bagi 3 menu, dia kena pilih daripada 3 menu yang kita bagi. Kalau 1 ke atau 2 ke atau 3 ke dia pilih. Kalau dia tak boleh pilih selain daripada yang kita bagi. Okey. Ini pun berbentuk validation juga. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan dan kita akan continue dengan bab yang lain. So buat semua latihan yang saya bagi. Kalau ada apa-apa masalah, tak faham ke mana-mana, kamu boleh WhatsApp saya. Okay, buat semua latihan yang saya bagi tu. Okay, minggu depan kita akan belajar topik baru iaitu function. InsyaAllah. Okay, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Okay, boleh